Bayanglah, gunung depa tebuk, teknologi apa depa ada. Mereka hidup sebelum daripada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lafaz kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan kita sampai pada waktu dan hari ini, hari ke-15 daripada Ramadan pada tahun ini. Dan sekadar peringatan, malam ini malam ke-16. Maka sabit di dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah sunat bagi kita, terutama imam, membaca kunut pada witir yang terakhir. 15 hari sudah kita memasuki satu bentuk latihan untuk membersihkan jiwa dan hati-hati kita. Perkara ini amat penting. Dan inilah yang pernah disebut oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Dia pernah berkata, carilah hatimu pada 3 tempat dan suasana. Nak tengok hati kita ni hidup ke tidak? Nak tengok hati kita ni bernilai ke tidak?
maka ada cara boleh cek, boleh scan dia. Kata Imam Ibnul Qayyim, kamu lihatlah hatimu pada 3 suasana dan keadaan. Pertama, ketika kamu membaca Al-Quran. Macam mana hati kita respon dengan Al-Quran? Saya teringat nukilan yang telah ditulis oleh Imam Muhammad bin Ahmad, atau lebih mesra dengan panggilan Imam Az-Zahabi. Kan selalu kita dengar nama Imam Az-Zahabi. Itu gelaran bagi dia. Nama dia Imam Muhammad bin Ahmad. Lahir di Turkmenistan. Adik-beradik Gohid Gostan, Piramli punya cerita tu. Turkmenistan. Situlah dia lahir. Dan dia digelar Imam Az-Zahabi. Antara kitab dia yang kita belajar, paling masyhur, banyak kitab dia. Tapi selalu yang kita faham, kita belajar, ialah kitab dia yang berjudul Al-Kabair, yang menghimpunkan 74 dosa-dosa besar. Imam Az-Zahabi. Zahabi makna emas. Fiddah, perak. Zahabi, emas. Dia digelar Imam Az-Zahabi sebab keturunan dia, ayah dia, datuk nenek moyang dia, semua tokemah. Ingat sengkek ke? Semua tokemah. Maka dia digelar Imam Az-Zahabi. Ayah, datuk, keturunan dia semua tokemah. Allah kaya sungguh. Maka dia digelar Imam Emas. Kalau translate, Imam Emas lah. Imam Az-Zahabi. Imam Muhammad bin Ahmad. Imam Az-Zahabi ada satu tulisan dia amat menarik. Ketika dia menukilkan kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar. Mesra kita panggil Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah berkata, Imam Az-Zahabi nukil ni dalam kitab dia Sirayul Khulafa. Nama kitab dia Sirayul Khulafa. Dia nukilkan ucapan Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, ayah aku, Umar Al-Khattab, satu hari buat kenduri. Buat kenduri, sembelih unta. Sembelih unta, jamu orang makan. Cek punya cek, tanya punya tanya. Kenduri apa ayah buat?
Rupa-rupanya Saidina Umar baru saja selesai selama 12 tahun. Baru selesai dalam tempoh 12 tahun memahami suratul Baqarah. Satu surah. 12 tahun Saidina Umar ambil masa. Baca, tadabur, ambil faham. 12 tahun. Habis 12 tahun, dia faham dah. Dia sembelih unta jamu orang. Tanda syukur pada Allah. Itu dia sahabat. Allahu Akbar. Nilai apa kita nak sebut? Ketika mereka mendidik dan mengajar kita, itulah nilai Al-Quran. Kita tak mampu nak buat macam Umar. Tak mampu kita. Tompang orang sembelih kambing, tibai bolehlah. Kita nak sembelih tak mampu. Tuan-tuan muslimat. Tetapi setidak-tidaknya, di mana hati kita ketika membaca Al-Quran? Kata Imam Ibn Al-Qayyim, cari hatimu di situ. Waktu kita baca Quran, alhamdulillah, tadarus setiap malam, tadarus setiap subuh, lepas subuh grup tadarus, lepas tarawih grup tadarus, lepas tarawih grup teh tarik and the rockox. Tu wajib dah. Hak tu jangan tanyalah geng tu. Mesti ada punya. Kita baca Quran tadarus. Macam mana hati kita? Hidup tak? Faham tak? Al-Quran yang kita baca. Atau sekadar kita hanya habis pada memahami hukum-hukum tajwid, pada memahami taranum, pada memahami kaedah bacaan. Adakah itu sahaja? Tuan-tuan muslimat, hari ini dalam akhbar, seorang pakar qiraat, Dr. Aiman Suwardi daripada Syria, telah membuat teguran kepada mereka-mereka yang hanya mementingkan lagu sahaja, yang hanya mementingkan mendayu-dayu sahaja. Sehingga dia tegur hari ini dalam akhbar. Dia kata Quran ni bukan bahan nak nyanyi-nyanyi. Benarlah. Nabi sebut betul. Hiasilah suara baikmu ketika baca Quran. Nabi suka benda tu. Tetapi teguran Dr. Aiman Suwardi, pakar qiraat Syria ini, satu teguran untuk mengajak diri kita, jangan kita terlalai punya syok qiraat, punya syok taranum, halal haram lingkup. Itu tak mau. Itu yang dia maksudkan. Halal haram tinggal. Langgar hukum. Sedangkan Quran itu dustur. Perlembagaan. Sedangkan Quran itu peraturan undang-undang. Yang mesti dipatuhi. Bukan maksudnya dia larang. Tak boleh kita nak lagukan. Bukan. Tetapi jangan sampai kita terbelit
dengan beletan iblis. Bahaya. No? Imam Ibnul Qayyim, pengarang sebuah kitab Tablis Iblis. Ada sebuah kitab Tablis Iblis. Bahasa Melayunya beletan atau tipu daya syaitan. Dia cerdik, dia cekap tipu kita. Kalau dalam kes tu, dia suruh kita dendang lagu Quran ni elok-elok, tapi balik rumah sidai kain, tudung pun tak pakai. Contoh. Contoh. Halal haram langgar, ikut suka. Maka tak mau macam tu. Mesti hati kita cek. Dengan Quran ni macam mana? Faham ke kita? Quran ni apa dia? Setidak-tidaknya dua perkara yang Rasulullah sebut kepada Sayyidina Ali di dalam kitab Mastika Hadis. Satu hadis yang panjang ketika Rasulullah menyebut, Nabi kata, tunggu akhir zaman, satakuna fitnah, akan berlaku fitnah terhadap agama. Lalu Sayyidina Ali tanya Nabi, mal makhraja minha, macam mana nak lari dari fitnah ini, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, kitabullah, kitab Allah, Al-Quran. Lalu dalam hadis tu Nabi sebut hampir 15 sifat Al-Quran. Saya nak ambil dua. Petang ni nak ambil dua. Nak tengok hati kita duk belah mana. Dalam 15 yang Nabi sebut tu kepada Sayyidina Ali, kamu nak selamat wahai Ali dari fitnah terutama akhir zaman ni, tak ada lain dah, Nabi kata Quran. Lalu Nabi pun sebut antaranya. Nabi kata fihi naba'u ma qablakum. Wahai Ali, Quran tu fihi, di dalamnya, naba'u ma qablakum, ada naba. Apa dia naba? Berita. Berita apa? Ma qablakum, berita orang sebelum kamu. Nabi sebut Quran ni apa? Nabi kata Ali, dalam Quran tu ada cerita orang-orang sebelum kamu. Tuan-tuan muslimat, satu benda yang logik, yang rasional, yang akal boleh terima. Apa dia? Apa tujuan kita cerita kisah dulu pada orang lain? Katalah sekarang ni kita jumpa seorang pemuda yang umur dia sekarang 20 tahun. Kita beritahu dia, adik, anak, sedar tak? Waktu tu lah ni dia dah 20. Kita kata dekat dia, tahu tak adik, tahun 2004, 20 tahun dulu, berlakunya tsunami
yang menghantam negara kita. Waktu tu dia tak beranak 2004 berlaku tsunami besar. Kita cerita dekat dia. Kita beritahu dia kawasan-kawasan yang kena. Dia tak beranak Kita beritahu Aceh. Kita beritahu Phuket. Kita beritahu Ceylon, Sri Lanka. Kita cerita dekat dia. Kalau di sini, Kota Kuala Muda. Pulau Betung, di balik pulau. Langkawi, di Kuala Teriang. Kita beritahu. Ombak setinggi gunung. Setinggi pokok kelapa, adik. Tingginya ombak. Di Kota Kuala Muda, ombak hantam satu kenduri kendara. Ada satu kenduri tepi laut tu. Kenduri pernikahan. Berselerak pengantin. Pengantin lelaki dan capai bini dia lari. Tu berlaku di Kota Kuala Muda. Kita sebut dekat dia. Adik tahu tak? Ada masjid di Sri Lanka yang orang-orang lari berlindung, termasuk di Aceh. Lari ke masjid. Di Sri Lanka non-Muslim lari ke masjid. Kerana Allah pelihara masjid. Tempat lain ranap. Masjid di Bandar Aceh selamat. Yang lain jadi padang jarak, padang terkukur. Masjid tu steady ya, keliling hancur. Apa tujuan kita cerita dekat dia? Supaya dia mengambil pengajaran. Dia tak lahir lagi waktu tu. Kita cerita dekat dia supaya dia insaf. Betapa agungnya, maha berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cerita dekat dia kisah di pantai Phuket. Bagaimana petugas-petugas pelancong yang membawa gajah-gajah di tepi pantai di Phuket. Bagaimana mereka cerita ombak tak sampai lagi. Laut masih tenang lagi. Tetapi gajah sudah lari. Cabut lintang pukang. Naik atas bukit lari. Menyebabkan heran. Penjaga-penjaga gajah ni. Orang duk relax lagi. Duk isap okok lagi. Gajah lari dah. Sebab gajah ada sensor tapak kaki dia. Begitulah Allah buat binatang ni. Gajah boleh sense gelombang frekuensi, gegaran shaking yang sedang berlaku di tengah lautan Hindi yang bakal menghantam mereka. Gajah ni lari awal lagi. Yang tuan duk isap okok, duk tengok. Dia kata gajah ni tak puas hati. Kau bayar tak cukup ke apa? Gajah tu lari awal. Sebab dia tahu saat lagi ombak nak main. Kita cerita dekat anak kita umur 20. Kita cerita dekat budak-budak baru masuk universiti umur 20. Tengah dia dengar. Oh ya ke bang? Kamu tak lahir lagi? Apa tujuan? Supaya dia dapat manfaat pengajaran. Nabi kata Quran, naba'u ma qablakum. Cerita orang sebelum kamu. Atau kita cerita dekat anak cucu kita. Cerita tali menali. Daripada opah kita. Daripada nenek kita. Nenek kita dulu kan. Sambil duk isap rokok Rough Rider.
Budak lah mana tahu rokok Rough Rider. Dipanggil rokok tembak. Gambar orang naik kuda, senapang sengit tu. Harga dia 2 kupang. Mana ustaz tahu? Aku tolong beli, nenek aku hisap. Kita pergi beli di kedai. Tu yang tahu harga tu. Nenek hisap, Rough Rider, orang tua dulu. Dengan sirih dia, dengan apa? Dia duk hisap rokok Rough Rider. Rokok tembak tu. Famous lah waktu tu. Mana ada Winston, Marlboro, Lucky Strike, Pall Mall, mana ada waktu tu. Rokok tu 2 kupang, 20 batang. Mampus. Kita pergi tolong beli. Budak menginguih waktu tu tahu apa. Sambil dia duk balas Rough Rider. Ambil dia duk lipat. Ingat lagi arwah nenek kita. Duk lipat sirih tu dia duk kunyah. Duk sembang apa dengan kita. Satu cerita tali temali zaman dulu. Entah ke betul, entah ke tidak. Kita duk hangguk dengar. Tapi cerita tu zaman dulu. Apa dia? Arnab lumba lari dengan kura-kura. Tah ke ya ke tidak? Ambillah kita duk fikir. Betul ke? Arnab lumba lari dengan kura-kura. Cerita tu zaman dulu. Adik-adik tak tahu. Kita tua-tua ni reti lah. Kisah-kisah tu. Dia cerita dekat kita. Kita dengar ajalah. Dia cerita. Ada mesej dia nak bagi. Iaitu jangan sombong. Sebab orang sombong tak ke mana. Mentang-mentang Arnab lari laju. Dia pelekeh kura-kura yang berjalan 5 kilometer sejam. Dia pelekeh kura-kura ajak lumba lari. Kura-kura sahut cabaran. Arnab kata hang lari dululah. Dia punya belagak tu. Hang jalan tu. Selang beberapa waktu dia lari, dia potong kura-kura ni. Sampai kat pokok, dia berehat, dia terlena. Si Arnab ni terlena. Sedar-sedar, kura-kura dah potong dia, kura-kura menang. Entah ke ya, entah ke tidak. Tak adalah kita tahu cerita tu. Siapa sanad dia. Mana sanad dia. Siapa musnad dia. Kita pun tak tahu. Tapi kita dengar. Kita pula sampai dekat anak cucu kita. Dengan menyelitkan satu pengajaran. Orang sombong, cakap besar, takabur. Dia takkan ke mana tuan-tuan. Betul. Orang sombong akan tersungkur rebah. Betul. Tu mesej dia. Tapi cerita kura-kura lari dengan Arnab tu entah berlaku tidak, entahlah. Tapi hak itulah cerita orang zaman dulu. Kata Nabi dekat Ali, wahai Ali, Quran ni fihi naba'u ma qablakum. Ada kisah orang sebelum kamu. Maka ambil pengajaran. Ada kisah Thamud. Ada kisah Fir'aun. Ada kisah Ad. Fir'aun, Thamud, Ad adalah manusia-manusia yang hidup lebih dulu daripada kita. Adalah manusia-manusia yang juga menempuh pembangunan lebih dahulu daripada kita. Mereka adalah bangsa yang bertamadun. Mereka mencapai kemajuan di dalam teknologi di zaman mereka. Allahu Akbar tuan-tuan. Muslimin dan muslimat. Saintis kaji 4 penjuru piramid. Saintis kaji piramid kan 4 penjuru begitu. Saintis kaji
keempat penjuru piramid ini semuanya tepat. Kalau yang ni utara, tepat ke utara. Kalau belah sana sengit dia tu selatan, tepat arah selatan. Not even 0.1 degree in deviation. Tak ada lari walau 0.1 degree. Subhanallah. Kalau sengit yang ini ke timur, tepat arah timur. Bagaimana Fir'aun kerah teknokrat, engineer dia untuk melakukan piramid, membina piramid dengan satu, apa kita kata, precision, satu ketepatan yang tidak ada orang boleh petikai. On the dot, utara, selatan, timur, barat. Tak ada lari walau 0.1 degree. Ini saintis kaji. Hebat tak hebat? Dengan tiang-tiang yang hebat. Samud watanhituna minal jibali buyutan. Puak-puak Samud mengukir gunung-gunung batu dijadikan rumah kediaman. Bayanglah, gunung depa tebuk, teknologi apa depa ada. Mereka hidup sebelum daripada kita. Tetapi ke mana mereka? Tetapi mereka hidup dalam kemurkaan Allah apabila mereka tolak rasul-rasul mereka. Maka ambil ingat, kita juga akan berada dalam murka Allah kalau Rasulullah kita tolak. Kalau ajaran Islam kita pindah buang sesuka hati kita. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, carilah hatimu. Yang pertama, ketika membaca Al-Quran. Dan antara benda yang Nabi sebut juga kepada Ali, ialah Al-Quran ini. Wa khabaru ma ba'dakum. Quran mengkhabarkan apa yang akan berlaku selepas kamu. Maksud dia apa? Quran cerita dekat kita kisah akhirat. Quran cerita pada kita kisah mahsyar. Quran cerita pada kita neraca timbangan dalam suratul Anbiya. Quran cerita pada kita meniti titian sirat dalam surah Maryam. Quran cerita ma ba'dakum, selepas kita. Sekali lagi, apa tujuan? Ambil pengajaran. Itu yang pertama, no? Baca Quran, cek hati kita hidup tak? Ambil tak pengajaran? Bila baca kisah kehancuran generasi sebelum kita. Bila sampai ayat syurga, macam mana kita? Bila sampai bab neraka, macam mana hati kita? Takut tak kepada Allah? Begitu. Satu. Dua. Imam Ibnul Qayyim kata, carilah hatimu pada suasana yang kedua, iaitu ketika kamu sedang bersembahyang. Waktu kita solat, macam mana hati kita? Berceramuk ke? Sesak ke hati? Waktu solat, kunci kereta jumpa dalam semayang. Hilang seminggu dah. Buh bawah bantai. Takut anak buat pelari kereta tu. Umur dah 80, dia pelupa. Melilau seminggu, pun bawah bantai. Lepas tu mula marah, menatang ni duduk tang mana tu. Kunci tu jadi menatang terus.
Natang ni duk tang mana tak tahu. Baru teringat. Jumpa mana? Dalam semayang. Nampak, ui, bawah bantai dia kata. Dalam semayang. Baru jumpa kunci kereta. Hilang seminggu. Maki hamun kunci tu jadi binatang. Tak berapa jenis binatang tak tahu. Jumpa bila? Dalam semayang. Betul tuan-tuan muslimin muslimat. Akhir zaman. Memanglah Nabi sebut. Allah mengangkat kekhusyukan solat. Betul. Kita hidup akhir zaman muslimin muslimat. Tak tahu nak cakaplah akhir zaman yang kita hidup ni. Maka Nabi sebut, akhir zaman Allah angkat khusyuk semayang. Kita hampir lalai, tak ingat apa. Betul. Tetapi kita tidak boleh melepaskannya begitu sahaja. Melainkan berusaha untuk mencapai kekhusyukan itu. Setakat mana yang kita mampu. Sehingga ulama hukum paling minima khusyuk itu ialah kamu sedar kamu sedang solat. Cukup dah. Hak orang awam macam kita ni, kita sedar kita sedang solat. Oh, katalah kita sedar sekarang rakaat ketiga. Jadilah hak tu pun. Ulah baru rakaat ketiga. Sedar dah tu. Jadilah hak tu pun. Kata ulama. Kalau kita tak dapat menghayati selebihnya. Tapi mesti usaha mencapai darjat khusyuk. Maka cek, tanya hati. Di mana hati kita waktu solat? 2. Dan yang ketiga, carilah hatimu ketika kamu keseorangan. Ketika kamu bersendirian. Ada ulama menafsirkan nombor 3 ini, iaitu maksud carilah hati waktu sorang-sorang. Maksudnya ialah ketika kamu keseorangan, kamu ingat tak tentang hal-hal kematian? Kamu duduk sorang-sorang, kamu ingat tak kamu nak mati? Kamu duduk sorang-sorang, kamu ingat tak malakul maut yang datang tanpa without warning? Dia mai. Yang akan datang tak perlu tanya dah. Hang dah bersedia ke belum? Nak mati ni? Tak tanya dah. Yang tu nak jawab kuis boleh lah. Sedia? Tu jawab kuis. Nak mati? Tak ada dah. Dia tak tanya dah. Hang ready kan nak mati ni? Aku nak ambil ni. Tak. Dia ambil terus. Cuba bayang. Kalau kita mati dalam keadaan tidak bersedia. Kalau kita mati menganggap remeh dan enteng soal taubat. Kita malas nak bertaubat. Tiba-tiba sampai malakul maut. Habis. Na'udzubillah. 3 ni. Imam Ibnul Qayyim peringatkan kita. Saya ulang balik. Carilah hatimu di 3 suasana. Ketika kamu membaca Al-Quran. Ketika kamu sedang sembahyang. Ketika kamu keseorangan. Sekiranya kamu tidak jumpa hatimu di 3 tempat ini, maka berdoalah kepada Allah supaya Allah mengurniakan padamu hati yang baru, kerana kamu
sudah tidak memiliki hati lagi. Ayuh tuan-tuan, muslimin dan muslimat, berbaki campur hari ini tinggal lagi 14 hari. Allah, halfway through dah. Tinggal lagi 14 hari. Ni malam 16 dah malam ni. 14 hari, 2 minggu, tak lama mana. Ayuh, saya seru diri saya dulu. Tuan-tuan dan muslimat, jangan lepaskan peluang. Seminit di bulan Ramadan tak sama seminit di bulan lain. Amalan sunat walau 2 rakaat solat tidak akan sama 2 rakaat sunat di bulan lain. Semua kita tahu. Rebut. Terutama 10 malam akhir. Lailatul Qadar. Semoga Allah menjadikan kita manusia-manusia yang bersedia dengan amal-amal yang baik untuk bertemu malam qadar min alfi syahri. Semoga Allah menjadikan amal-amal soleh kita cahaya yang gilang gemilang yang akan memimpin kita meniti titian sirat bila sampai masa dan ketikanya. Ya Allah, ya Tuhan, permudahkan untuk kami, ya Allah. Semoga Allah menyihatkan tubuh badan kita. Alhamdulillah, takat ni alhamdulillah. Allah bagi sihat sampai habis malam raya. Dapat kita sempurnakan puasa selama 29 hari. Kalau ikut takwim begitulah 29 hari sahaja pada tahun ini. Dan Allah jadikan semua amalan kita pembuka pintu-pintu syurga dan penutup pintu-pintu neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana wa ghafir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qira'atana wa du'aana wa hajatina innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya Allah ya Ghaffar innaka antat tawwabur rahim.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.